Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat Sarawak Maju Makmur. Selamat Malaysia Madani dan seterusnya, salam segulai sejalai. Oha. Tuan Yang Pertama Tan Sri Dato' Amar Haji Muhammad Asfia bin Awang Nasar, pemangku Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, serta Yang Amat Berbahagia Puan Sri Dato' Hajah Fatimah, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, serta Yang Amat Berbahagia Datuk Seri Dr. Wan Azizah, Dr. Wan Ismail, Yang Amat Berhormat rakan kita Datuk Seri Panglima Haji Jiji bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah, serta Yang Amat Berbahagia Datin Seri Panglima Datuk Hajah Julia Salak, Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusof, Timbalan Perdana Menteri, serta Yang Amat Berbahagia Datin Seri Hajah Ruziah binti Muhammad Tahir, Yang Berhormat Yang di-Pertua Dewan Senat, serta Yang Berhormat Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Yang Berhormat Menteri-Menteri Pengurusi yang bertanggungjawab di peringkat kebangsaan, Saudara Fahmi Fadil dengan Datuk Julaihi, Yang Berhormat Menteri-Menteri Persekutuan dan juga Negeri, Dep-Dep Jemputan, Excellencies, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Syukur kehadrat Ilahi, dengan limpah dan kurnianya kita dapat berkumpul dan bersama-sama meraihkan sambutan Hari Malaysia 2023 peringkat kebangsaan di Sarawak pada malam yang berbahagia ini. Saya amat berbesar hati mengalu-ngalukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan, lebih-lebih lagi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga semua ahli Kabinet Persekutuan untuk berambih di Sarawak, dan juga rakan-rakan kita dari Sabah, serta pada hadirin yang turut bersama pada malam ini, yang datangnya terdiri daripada masyarakat berbilang kaum, bangsa dan agama, untuk kita bersama-sama meraihkan hari yang cukup bermakna kepada negara kita. I wish also to welcome all our guests to Kuching, known as City of Unity. And incidentally or fittingly, this evening we are gathered here in this Unity Stadium ataupun Stadium Perpaduan Sarawak to celebrate Malaysia Day that was founded 60 years ago on the basis of unity and camaraderie among the multiracial and multi-religious people of this land. And again, by coincidence or otherwise, Malaysia is now administered by a unity government under the leadership of our Prime Minister, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang kita sedia maklum, Malaysia wujud pada hari ini 16 September 60 tahun yang lalu. Tanah Melayu telah merdeka pada 31 Ogos 1957, iaitu 6 tahun lebih awal daripada penubuhan Malaysia. Seharusnya 16 September juga sama penting dengan 31 Ogos.
kerana kedua-dua tarikh tersebut saling berkait dari segi kepentingannya kepada kewujudan negara ini. Secara peribadi, saya kira tidak payahlah kita berdebat panjang lebar mengenai tarikh-tarikh ini, tetapi memberi fokus kepada usaha penyatuan wilayah-wilayah dan penyatuan bangsa di samping memastikan pembangunan dilaksanakan sama rata di setiap wilayah. Selain itu, apa yang penting ialah perayaan Hari Malaysia. Sepatutnya menyedarkan seluruh rakyat Malaysia bahawa bumi Malaysia itu wujud daripada Kangar hingga ke Kuching dan terus ke Kota Kinabalu di bahagian timur. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, pada 11 siang hari tadi, Kabinet Persekutuan telah bermesyuarat di Kuching sempena sambutan Hari Malaysia ini. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah membawa seluruh kabinet beliau untuk bermesyuarat di Kuching. Saya amat berharap Kabinet Persekutuan dengan kehadiran ahli-ahlinya di Kuching boleh memahami hala tuju pembangunan di Sarawak di samping terus mempereratkan kerjasama antara kerajaan Sarawak dan kerajaan pusat. Sehubungan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah menyatakan komitmen untuk memberi fokus kepada pembangunan di Sarawak dan juga Sabah pada rancangan Malaysia ke-12. Di samping memberi keutamaan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan MA63. Terima kasih Yang Amat Berhormat. Tuan-tuan dan puan-puan dihormati, Kebawah Duli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong baru saja selesai mencemar Duli mengadakan kembara Kenali Borneo yang bermula pada 8 September di Tawau, Sabah dan berakhir di Teluk Melano, Sarawak pada 13 September. Baginda berdua mengambil masa 11 hari untuk bergerak dari hujung sebelah utara ke hujung sebelah selatan Malaysia di Pulau Borneo dengan jarak lebih 2,000 kilometer. Sepanjang perjalanan baginda berdua, jelas sekali kelihatan bahawa sambutan rakyat tidak mengira bangsa atau keturunan sungguh luar biasa. Baginda sampai di Kuching selepas tengah malam, iaitu kira-kira jam 1 pagi. Tetapi rakyat jelata Sarawak masih berpusu-pusu setia menunggu ketibaan baginda dan kerabat diraja. Saya amat percaya sambutan rakyat jelata yang cukup meriah dan mesra terhadap baginda berdua telah menunjukkan bahawa rakyat Sarawak dan Sabah menyanjung tinggi institusi yang di-Pertuan Agong sebagai faktor penyatuan rakyat berbilang bangsa, agama dan budaya. Walaupun Sarawak dan Sabah tidak ada sultan. Dan janganlah kita lupa bahawa kestabilan yang ada sekarang di bawah pentadbiran kerajaan perpaduan
merupakan hasil kebijaksanaan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong menyelesaikan kemelut politik negara sedikit masa dahulu. Rakyat Sarawak akur dan menjunjung kasih perintah yang di-Pertuan Agong. Oleh itu, janganlah kita mensia-siakan harapan baginda, tetapi terus membawa rakyat untuk bersatu padu, untuk membina Malaysia yang lebih utuh dan gemilang. Saya amat berharap dan berdoa agar kestabilan ini kekal sehingga tibanya pilihan raya umum yang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan, kerajaan GPS di Sarawak berterima kasih kepada kerajaan Persekutuan yang telah menunjukkan kesediaan untuk mengembalikan hak-hak Sarawak dan juga Sabah seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan dan Perjanjian Malaysia 1963 yang telah terhakis. Ini adalah kehendak keseluruhan rakyat Sarawak supaya hak dan keistimewaan Sarawak dalam perlembagaan dan MA 63 terus dihormati dan dilaksanakan seperti yang dipersetujui oleh para pemimpin kemerdekaan pada tahun 1963. Sarawak mungkin dituduh bersikap kedaerahan dengan ketuntutan tersebut, tetapi rakyat Sarawak hanya mahu hak Sarawak dan tidak berniat untuk merapas hak orang. Perlembagaan telah menentukan perkara-perkara yang di bawah bidang kuasa persekutuan federalist, bidang kuasa negeri state list dan bidang kuasa bersama concurrent list. Perhubungan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan Sarawak hendaklah berdasarkan undang-undang tertinggi negara tersebut. Namun, pembahagian kuasa tersebut tidak bermakna pihak persekutuan dan negeri tidak boleh bekerjasama untuk kepentingan bersama. Contohnya, kerjasama antara Sarawak dan Petronas melalui perjanjian penyelesaian secara komersial CSA telah membuka ruang kerjasama antara kedua-dua pihak yang memberi manfaat kepada negara dan juga wilayah Sarawak. Kuasa pihak persekutuan juga boleh diturunkan kepada negeri secara pentadbiran untuk memudahkan pembangunan di peringkat negeri. Contohnya, penurunan kuasa untuk melaksanakan projek-projek bernilai kurang daripada 50 juta baru-baru ini dan pengiktirafan JKR negeri dan Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri sebagai jabatan teknikal supaya boleh melaksanakan projek-projek infrastruktur dan kemudahan awam dengan licin dan lebih pantas adalah contoh kerjasama yang erat di antara kerajaan persekutuan dan negeri. Di samping itu, negeri ada juga undang-undang negeri yang wujud sebelum penubuhan Malaysia, seperti Oil and Mining Ordinance OMO Sarawak yang telah digubal pada tahun 1958. OMO 1958 tidak pernah dibatal untuk memberi lawan kepada Petroleum Development Act 1974, PDA 1974, tetapi terus wujud untuk mengawal pembangunan sumber minyak di Sarawak. OMO 1958 dan PDA 1974
harus wujud bersama dalam semangat perkongsian yang pintar untuk kepentingan negeri dan juga negara. Kalau Sarawak dan Sabah makmur, Malaysia juga makmur. Tuan-tuan dan puan-puan, Sarawak dan Sabah mempunyai banyak potensi besar yang harus dibangunkan untuk mempertingkatkan hasil negeri dan juga hasil negara. Sarawak sudah mula mengorek langkah sejak 2017 berpandukan dasar yang berstruktur untuk memajukan sumber dan potensi negeri ini dengan matlamat menjadikan Sarawak sebuah wilayah maju berpendapatan tinggi menjelang 2030. Selepas mengharungi pandemik COVID-19, Sarawak telah membuat penyelesaian supaya Sarawak terus berada pada landasan yang betul untuk mengejar matlamat tersebut. Justru itu, Sarawak telah mewujudkan Dasar Post-COVID Development Strategy 2030, PCDS 2030, sebagai landasan utama bagi mencapai visi menjadikan Sarawak sebagai wilayah maju berpendapatan tinggi pada tahun 2030. Pada asasnya, PCDS 2030 yang mempunyai 3 tonggak, iaitu kemakmuran ekonomi, economic prosperity, keterangkuman sosial, social inclusivity, dan kelestarian alam sekitar, environmental sustainability, sebagai landasan utama ke arah menjadikan Sarawak sebagai sebuah entiti ekonomi yang maju. Ikiran dasar PCDS 2030, Sarawak berada agak ke hadapan dalam beberapa bidang, termasuklah pembangunan ekonomi hidrogen, carbon capture and storage, CCS, pengeluaran tenaga boleh diperbaharui, renewable energy, dan juga perniagaan karbon, tenaga lestari daripada jisim bioalga ataupun alga biomas. Dengan penerokaan sumber-sumber baharu ini dan dengan sokongan kerajaan persekutuan, saya yakin Sarawak boleh menjadi kuasa ekonomi baru di negara ini, bahkan di rantau ASEAN menjelang 2030 insya-Allah. Ketika negara jiran sedang mengorak langkah untuk membangunkan wilayah masing-masing, Sarawak dan Sabah perlu juga diberi keutamaan oleh kerajaan persekutuan supaya wilayah-wilayah Malaysia di Borneo mampu menyayangi perkembangan di negara jiran di rantau ini. Tidak kurang pentingnya keselamatan di perbatasan harus ditingkatkan di samping inisiatif untuk menaik taraf kemudahan lintas perbatasan, iaitu CIQ. Hanya sebuah kerajaan persekutuan yang kukuh dalam suasana kestabilan politik yang kekal saja yang mampu memikirkan secara fokus keperluan-keperluan di seluruh negara, khususnya keperluan di Sarawak dan Sabah. Alhamdulillah, di Sarawak, kerajaan GPS yang telah mendapat mandat yang begitu besar dari rakyat dalam pilihan raya negeri yang lepas telah mampu merancang dan melaksanakan program pembangunan ekonomi negeri dengan dasar yang jelas dan konkret. Kerajaan GPS akan terus memberi sokongan kepada kerajaan perpaduan supaya terus wujud kestabilan yang lebih kekal
agar kerajaan persekutuan boleh mentadbir dengan lebih fokus demi Malaysia yang mampan, lestari dan mandani di bawah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. We give you full support and have a stable federal government until the next election. Walaupun Sarawak dan Sabah menuntut beberapa perkara khususnya di bawah MA 63, ia tidak bererti Sarawak dan Sabah dan semenanjung Malaysia tidak boleh bekerjasama dan mempukuhkan perpaduan demi Malaysia yang tercinta. Penubuhan kerajaan perpaduan adalah bukti perbezaan tidak menjadi penghalang ke arah perpaduan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya mengakhiri ucapan saya, there is something I want to share with people in Malaysia, particularly in Sarawak also. I am happy to announce that Sarawak has made history today for Malaysia and ASEAN. As Malaysia, Sarawak, Kuching have been selected to host the International Water Association World Water Congress and exhibition in 2028 after presenting its bid for the event at Bordeaux, France. Indeed, this is another significant milestone, especially during our 60th Malaysia Day celebration, which all Malaysians can be proud of. We are here. Yang Amat Berhormat, the Congress is expected to attract 10,000 participants from 80 countries. It will be held at the newly expanded Borneo Convention Center, Kuching, in 2028. The Congress is a world Congress, expected to generate economic outcomes and legacies that will spearhead regional collaboration for ASEAN. It will also position Sarawak as the hub for sustainability and innovation in the global water industry. Jadi kita Kuching dah known to the whole world. Tuan-tuan dan puan-puan, akhir sekali saya berbesar hati ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia. Semoga ikatan perpaduan kita terus teguh dengan semangat setia kawan yang tinggi serta menjadikan kita saling hormat menghormati dan terus bersama memajukan negara dan juga melahirkan generasi madani yang akan terus memajukan negara. Sekian, selamat Hari Malaysia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.